Apakah yang dimaksudkan dengan antropometri dan ergonomik? So, antropometri merujuk pada kajian berkenaan dengan pengukuran saiz dan perkadaran tubuh manusia. Ia membantu memahami kepelbagaian fizikal manusia yang bertujuan untuk melihat fungsi dalam menentukan sesuatu ruang dan bentuk di sekelilingnya. Dalam arkitektur juga, bentuk dan ruang adalah ditentukan berdasarkan kepada ukuran tubuh manusia dan pergerakannya. Ini juga dipanggil sebagai proportion atau proporsi. Kebiasaannya, data ukuran yang diperolehi adalah secara purata sahaja ataupun ukuran yang standard. Ia bergantung kepada keadaan dan keperluan semasa. Ukuran standard pula selalunya digunakan sebagai panduan dalam menentukan sesuatu bentuk dan ruang. Ia mengikut kepada sama ada figur itu lelaki ataupun perempuan, dewasa ataupun kanak-kanak, kumpulan bangsa, warga tua atau muda dan orang kurang upaya. Sebagai contoh, ukuran figur manusia terhadap ruang dapur dan bentuk kabinetnya, yang mana ia perlu dilihat dan diukur dari sudut keselesaan tubuh badan, capaian tangan dan juga pergerakan anggota badan. Ergonomi adalah perkara yang merujuk kepada faktor manusia. Ia adalah proses mereka bentuk atau mengatur tempat kerja, produk dan sistem supaya ia sesuai dengan orang yang menggunakannya. Ia bukan hanya tertumpu kepada sesetengah perkara sahaja, ia merangkumi dalam banyak perkara. Contohnya reka bentuk dan kawalan dalam kenderaan, penggunaan komputer, penggunaan telefon pintar, laptop dan sebagainya. Ia juga diguna pakai dalam setiap ruang kerja, waktu bersukan, waktu lapang, kesihatan dan juga keselamatan. Seperti dalam ruangan kerja, pastikan duduk dengan kepala dan leher tegak, sejajar dengan badan, tidak membongkok atau condong ke belakang. Tidak melihat skrin dengan kepala berpaling atau membelakangkan skrin, dan pastikan siku dan badan berada pada posisi yang betul serta sangat selesa. Tujuan ergonomik adalah untuk mengkaji tentang kebolehan dan kebatasan manusia. Kemudian, ia digunakan untuk meningkatkan interaksi seseorang dengan produk, sistem dan persekitarannya. Ia akan membantu mengurangkan risiko stres, kecederaan fizikal, ketegangan mata ketika menggunakan komputer dan sebagainya. Ia akan berubah-ubah bergantung kepada perubahan teknologi dan kesesuaian terhadap tubuh badan kita. Apa yang kita boleh lihat sini kan, ada a few gambar. Ada beberapa gambar, iaitu kalau kita lihat gambar yang pertama, kedua dan ketiga adalah gambar duduk dekat atas kursi. Dari segi dia punya antropo dan ergonomik dia lah. Dari segi yang pertama itu dari segi dia punya keselesaan pengguna bila duduk di atas kursi. Kalau boleh kita rapatkan badan kita dekat kursi, so kita akan rasa keselesaan, comfort duduk kat atas kursi itu berbanding dengan gambar sebelah dia. Gambar sebelah dia dengan tidak merampakkan badan dekat kursi, so kita akan membongkok bila melakukan sesuatu pekerjaan, ambil sesuatu kerja. And then so yang lain sama, gambar 1, 2 dan 3 sama. So bila kita lihat gambar yang keempat adalah kedudukan pengguna bila melakukan kerja ataupun melihat skrin monitor. Bila kita terlalu rapat dengan skrin monitor tu, terlalu dekat, so dia akan membuatkan kita sakit belakang, sakit bahu, lengan-lengan leher semua lengan satu badan. So bila kita duduk dengan keadaan selesa, so jarak kita dengan monitor pun baik. So dengan duduk dan berdiri dengan jarak yang betul juga akan mempengaruhi kita punya kedudukan lah, kita punya posture tersebut dengan elok, dengan ergonomik, dengan secara antropo dia lah. Ini telah memberikan Google Form kepada responden-responden untuk mereka isi, dan terdapat 15 responden yang telah merespon kepada Google Form tersebut. Jadi, berikut adalah jawapannya. Pernahkah anda mendengar tentang antropometri dan ergonomik? Daripada soalan ini, daripada 15 responden, lebih kurang 5 orang daripada mereka tidak pernah mendengar tentang antropometri dan ergonomik. 10 orang responden pula yang lain mempunyai asas pengetahuan mengenai antropometrik dan ergonomik, tetapi tidak mengetahui tentang topik tersebut. Tidaklah bermakna mereka tidak pernah mengalami atau berdepan dengan implikasi daripada reka bentuk produk yang tidak mengambil kira antropometri dan ergonomik manusia. Dan fakta ini bukanlah hanya andaian semata, tetapi dibuktikan daripada jawapan daripada responden berikutan soalan-soalan seterusnya. Soalannya,
Pernahkah anda merasa tidak selesa apabila menggunakan kerusi atau meja untuk membuat kerja? Contohnya, kerusi terlalu tinggi untuk meja atau meja terlalu tinggi untuk kerusi yang rendah. Okay. Kesemua 15 responden bersetuju bahawa mereka pernah mengalami ketidakselesaan apabila menggunakan kerusi atau meja yang tidak bersesuaian dengan proporsi mereka. Antara faktor yang mengakibatkan penggunaan mengalami kejadian berikut: pihak yang bertanggungjawab membeli kerusi dan meja yang direka bentuk untuk tujuan yang berlainan. Contohnya, meja untuk ruang kerja dipadankan dengan kerusi atau sofa untuk digunakan pada ruang tamu. Inilah yang membawa kepada terhasilnya reka bentuk kerusi bergaras yang sesuai digunakan untuk apa-apa tujuan. Okey, soalan seterusnya. Pernahkah anda melihat orang di kedai makan menggandakan kerusinya kerana meja terlalu tinggi? Okey, kejadian ini sering terjadi di kedai makan apabila keluarga membawa anak-anak mereka ke kedai makan dan anak-anak kecil menghadapi kesukaran untuk makan dengan selesa kerana mereka terpaksa bersimpul di atas kerusi maupun menggandakan kerusi mereka untuk selaras dengan meja makan. 13 daripada 15 orang responden bersetuju bahawa mereka pernah melihat kejadian ini berlaku. Hal inilah yang menyebabkan wujudnya reka bentuk kerusi atau meja yang berlainan mengikut jantina, umur maupun untuk orang OKU. Pernahkah anda melihat ibu anda menjengkit di dapur untuk mencapai barang di atas kabinet atau terpaksa meminta tolong anda untuk mengambil barang lah? Okay. So dekat sini kita lihat ada 15 responden yang bersetuju bahawa kejadian ini sering berlaku dan dialami oleh mereka maupun ahli keluarga sendiri. So dapur kabinet dapur yang sedia ada selalunya direka bentuk mengikut standard saiz purata. Tambahan ini sering berlaku pada kita manusia. Semakin kita tua, semakin kita mengecil. Ibu-ibu sering mengalami masalah ini dan seringkali meminta tolong anak-anak mereka untuk menolong mereka mengambilkan barang dia atas kabinet yang sukar untuk mereka capai. Dengan menggunakan bangku sebagai bantuan, mungkin boleh mengakibatkan kecederaan kepada pengguna dan risiko untuk terjatuh. Antara respon yang kami terima daripada soalan ini adalah termasuk seronok supaya berasa selesa serta tidak menyebabkan kekejangan otot. Sebab untuk rasa selesa penting kerana lebih selesa mengikut postur badan seseorang, untuk keselesaan dan kurangkan sakit belakang, kerana memudahkan sebagai pengguna untuk melaras bagi keselesaan, penting untuk mendapatkan keselesaan, untuk memberikan keselesaan kepada pengguna, penting untuk memastikan keselesaan individu di tahap yang optimum, bagi keselesaan pada bahagian belakang badan kerana kita akan mengambil masa yang lama untuk membuat kerja, penting kerana sesuai dan dengan ketinggian dan panjang kaki untuk menekan pedal minyak dan brek, untuk selesaikan diri sendiri untuk mengelak rasa lenguh apabila duduk terlalu lama, dan juga yang terakhir, tidak penting kerana kerusi ini sesuai untuk kerusi pejabat. Analisis. 10 daripada 15 responden berpendapat bahawa kerusi yang boleh laras adalah penting untuk keselesaan di ruang kerja maupun di dalam kereta. Penggunaan kerusi boleh laras ini boleh membantu membentukkan postur badan pengguna. Tetapan kerusi boleh laras ini sesuai ketika mereka mahu fokus dan tidak lupa juga ketika mereka mahu berehat. Contohnya, berehat sambil menunggu orang rumah membeli barang dapur di dalam kereta. Pada pendapat anda, adakah reka bentuk produk memberi impak kepada kehidupan seharian anda? 14 daripada 15 orang responden bersetuju reka bentuk produk memberi impak dalam kehidupan seharian mereka. Keselesaan pengguna boleh menjadi faktor kepada perasaan, suasana maupun emosi mereka pada hari tersebut. Ketidakselesaan pengguna reka bentuk boleh menjadi punca stres berlaku dalam menyiapkan tugasan harian maupun menjalani harian mereka. Sakit-sakit badan, sengal otot dan sendi juga boleh berlaku apabila mereka menggunakan reka bentuk yang tidak sesuai dengan mereka. Adakah di antara berikut yang anda setuju dengan kepentingan reka bentuk produk? Dua orang responden bersetuju reka bentuk produk memainkan peranan yang penting untuk membantu mengurangkan risiko ketegangan mata ketika menggunakan komputer dan kecederaan fizikal. 8 orang responden bersetuju ianya penting untuk meningkatkan interaksi seseorang dengan produk dan mengurangkan risiko stres.
Okey, inilah punca mengapa pentingnya reka bentuk produk untuk manusia dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Kesimpulannya, berikutan dengan data yang telah diperolehi, kami menyimpulkan bahawa tanpa kita sedar, anthropometrik dan ergonomik memainkan peranan penting dalam memastikan perpaduan, kemakmuran dan keharmonian negara dapat dicapai dan digapai. Keselesaan pengguna terhadap sesuatu produk, bangunan, jalan yang selesa, suasana yang nyaman dapat memberikan impak yang positif kepada manusia. Jurus dengan itu, ia dapat memastikan emosi dan perasaan manusia membawa kepada hari mereka yang aktif dan produktif. Keselesaan pengguna memberi impak kepada pengguna, sedar atau tidak sedar. Kemampuan sesuatu reka bentuk produk untuk berinteraksi dengan pengguna dapat dicapai dengan jayanya apabila reka bentuk itu sesuai dengan fungsinya dan tepat pada sasaran penggunanya. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.